Didik TV KPM. Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali ke rancangan Teras di Didik TV bersama saya Nisa K. Seperti biasa, kita akan bawakan topik-topik yang menarik untuk adik-adik dan penonton di rumah berkaitan dengan subjek-subjek teras. Semalam kita dah belajar macam-macam mengenai tubuh manusia. Hari ini topik tak kurang bestnya adik-adik. Dan Kak Nisa nak ingatkan supaya sentiasa menjaga SOP. Kita belum menang, kita masih perlu melawan dan memerangi COVID-19 di mana kita sentiasalah pakai pelitup muka di mana saja kita berada, kekalkan jarak 1 meter di tempat awam dan jangan lupa sentiasa cuci tangan dan bawa hand sanitizer guna bila perlu. Baiklah adik-adik, nampak apa ni? Nak memasak ke? Bukan ya. Kita bukan nak memasak hari ini. Kita ada topik yang akan menyentuh mengenai zaman prasejarah tahap 1. Tahap 2, maaf, dah jam 4. Jadi hari ini kita akan bersama-sama dengan guru yang berpengalaman. Apa agaknya yang guru ni nak kongsikan dengan kami dengan barang-barang yang dibawa. Ada ni, apa ni? Kita akan jelaskan kepada adik-adik dan kongsikan apa yang menarik pada hari ini. Nak kenal tak siapa guru kita pada hari ini? Kita tonton profil ini. Jom tengok adik-adik. Baiklah adik-adik, kita mempersilakan Cikgu AJ dari SK Batang Benar. Ya Allah, Cikgu, kenapa ni Cikgu? Ni cari apa Cikgu? Cari murid saya, anak murid saya ni. Anak murid? Mana? Bawa tumbang. Takut terkejut sekejap. Cari anak-anak murid anak ke Cikgu? Murid, bawa baru. Bawa, nak kasih dia takut sikit. Tapi tak apa, jangan takut adik-adik. Cikgu, inilah anak-anak murid Cikgu. Okey. Cepat lambai kat Cikgu. Cikgu, kita orang kat sini. Cepat lambai Cikgu. Hai semua. Assalamualaikum. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi semua. Semua okey? Thumbs up kalau adik-adik okey, dah sarapan dan bersedia nak belajar hari ini. Yeah, semua thumbs up. Okey? Alright, Okey, apa Cikgu. khabar semua, sihat? Okey, sihat. Cikgu, apa khabar? Okey, sihat. Cikgu dah sihat. sarapan, Cikgu? Sarapan dah kot. Nampak jelas bersemangat bawa tombak. Ada sebabnya adik-adik. Kenapa Cikgu AJ kat sini ada bawa tombak, kita ada barang-barang. Nanti Cikgu AJ akan kongsikan agak-agaknya apa yang kita nak belajar hari ini, Cikgu. Sebenarnya hari ini kita nak belajar sesuatu yang sangat-sangat menarik. Sebab apa? Ramai anggap sejarah tu boring. Tapi sebenarnya bukan. Sejarah tu sebenarnya sangat-sangat seronok dan memang kita boleh tahu banyak benda yang kita tak tahu. Saya pun suka subjek sejarah ni, Cikgu. Saya pun tak sabar nak sama dengan adik-adik. Best kan sejarah? Kita tak sabar kan hari ni? Okey, Cikgu. Okey, apa antara poin yang kita nak kupas pada hari ini? Okey, pada hari ini Cikgu AJ nak bincangkan tentang benda-benda yang sangat-sangat menarik. Kita akan tengok tentang sejarah tahun 4 zaman prasejarah. Okey, di mana kita akan Cikgu akan bincangkan tentang kehidupan masyarakat zaman sejarah dari aspek sosial, ekonomi dan juga sumbangan teknologi manusia zaman prasejarah sehingga kini. Dan tak lupa juga kita nak tahu kenapa pentingnya kita kena memelihara orang kata artifak-artifak atau tinggalan zaman prasejarah. Wah, menariknya Cikgu. Tapi menarik. sebelum tu kita nak tonton video khas daripada Muzium Negara. Jom adik-adik kita tonton. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera adik-adik semua. Lokasi penggambaran pengukuhan kali ini kita berada di Muzium Negara. Untuk pengetahuan adik-adik semua, Muzium Negara telah dibuka sejak 1963 dan di sini kami mempunyai 4 galeri tetap. Dan sekarang kita berada di galeri prasejarah yang menceritakan pembentukan muka bumi dan aktiviti masyarakat awal.
TV KPM. Wah, saya ternganga cikgu tengok apa yang ada di Muzium Negara. Ada artifak-artifak yang menarik yang mungkin dah beratus ribu beratus ribu tahun usianya cikgu. Kita nak belajar topik mengenai zaman prasejarah kan cikgu, tapi sebelum tu sebenarnya kita nak rehat sekejap. Sebabnya kita nak bagi peluang kat adik-adik ni bersedia buku nota ke apa-apalah untuk sama-sama belajar, dan adik-adik di rumah, para penonton pun sama-sama bersedia fokus untuk pembelajaran kita pada hari ini. Tapi saya agak tertarik dengan barang-barang yang dibawa. Ini semua dari Muzium Negara. Ya, dari Muzium Negara. Terima kasih Muzium Negara sebab akan menjadikan pembelajaran kita hari ini sangat menarik, dan saya pun tak sabar nak tahu ini apa, itu apa, fungsi dia. Yang belakang tu pun wah, nampak macam sangat-sangat menarik. Cikgu pun dah tak sabar nak berkongsikan. Tak sabar nak kongsi ilmu sebenarnya. Tapi sebelum tu kita nak rehat sebentar. Adik-adik tengok trivia ni, jangan lupa jawab. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, kembali ke rancangan Teras di Didik TV KPM, masih bersama Nisa dan Cikgu AJ. Saya dah tak sabar cikgu, kita mulakan apa yang kita nak belajar pada hari ini. Okey, sebelum tu Cikgu AJ nak tanya dengan murid-murid Cikgu AJ. Boleh tak? Hai, boleh dengar suara cikgu? Adik-adik, hai. Boleh dengar suara cikgu? Cuba jawab, boleh cikgu? Boleh? Okey, tak apa. Kita akan pergi kepada pembelajaran kita pada hari ini. Okey, terus tekan ya. Okey, right. Baiklah, seperti yang Cikgu AJ katakan tadi, kita akan bincangkan tentang kehidupan manusia pada zaman prasejarah dari sudut sosial, ekonomi, dan juga kita akan juga tengok tentang sumbangan teknologi serta kepentingan memelihara artifak zaman prasejarah. Baiklah. Okey. Kalau adik-adik boleh cakap apa yang adik boleh tengok dalam gambar ni? Aisyah? Adik boleh jawab, adik-adik. Aisyah? Adik Aisyah? Adik Aisyah? Kena kurang jelas. Mungkin kurang jelas itu. Tak apa. Okey ya. Baiklah. Okay, sebelum itu Cikgu AJ nak tanya ni. Okey, sebelum tu bukan sahaja murid-murid di studio ni, pada masa yang sama murid-murid yang di luar sana. Okey, boleh jawab. Okey, kok cikgu boleh dengar lah. Okey. Cikgu boleh tanya saya. Sekarang jadi murid saya ni. Okey, sebelum kita pergi kepada penempatan ataupun lokasi pada zaman prasejarah, Cikgu AJ nak beri pengenalan kepada zaman prasejarah. Sebenarnya zaman prasejarah di mana satu keadaan atau satu situasi di mana belum ada tulisan, Nisa. Belum ada tulisan. Okey, bila tak ada tulisan, macam mana pula kita boleh dapatkan bukti-bukti semua? Macam mana pula? Cikgu, Ya, itu yang kita panggil dengan peranan-peranan ahli-ahli arkeologi. So mereka lah pergi gali, cari, dapatkan info, itu yang kita panggil dengan artifak. Okey, so itulah kepentingan artifaknya adalah salah satunya adalah kita boleh simpan sampai sekarang untuk sebagai ilmu kepada generasi sekarang. Okey. Dan terdapat 4 tahap dalam zaman prasejarah. Okey, boleh tak siapa jawab di sini? Amir, tahap pertama apa Amir? Zaman Paleolitik. Paleolitik. Okey, bagus. Betul cikgu? Okey, betul. Betul lah. Boleh tepuk untuk diri sendiri. Okey, seterusnya. Zaman kedua, Wafi. Mesololitik. Mesololitik, pandai. Wow, anak murid Cikgu AJ semua pandai-pandai sebenarnya. Terima kasih kepada cikgu. Okey, seterusnya siapa tu? Iris. Zaman ketiga Iris. Ya, zaman Neolitik. Okey. Dan juga Naufal. Zaman keempat. Okey, zaman logam. Okey. Ya, adik-adik maupun di sini maupun di luar sana, zaman prasejarah terdapat 4 tahap utama, iaitu zaman Paleolitik,
Mesolitik, Neolitik dan juga zaman logam. Dan setiap zaman ini ada tahap-tahap perkembangan kemajuan. Okey. Dan di sini kita akan tengok lokasi zaman prasejarah. Kalau adik-adik perhatikan, adik-adik boleh ambil buku teks sejarah tahun 4 semakan. Memang benda yang sama adik-adik boleh jumpa dalam buku teks muka surat 77 atau 78 tak silap cikgu. Okey, memang ada. Bolehlah rujuk, adik-adik di sini juga boleh rujuk. Okey, sekarang cikgu AJ nak tanya. Cikgu AJ nak tanya dengan Omar. Ada banyak warna dalam peta Malaysia. Betul? Betul tak Omar? Omar. Hai. Betul. Okey. Okey. Setiap sebenarnya warna tu memainkan peranan untuk setiap tahap zaman prasejarah. Okey, warna merah. Okey, warna merah menunjukkan lokasi zaman Paleolitik. Okey. Boleh tak siapa cakap? Okey, Aisyah. Gua Nyahmir Sarawak. Oh, dia dah terbang terus ke sini. Dah terus Saya nak ke tengok Sabah, bahagian sini, dia Sarawak. terbang ke sini. Okey, bagus. Bagus, Okey. adik. Dia suka terbang kan, pandemik kita tak boleh keluar. Betul. Okey. Seterusnya, okey. Selain itu, penempatan zaman prasejarah Paleolitik di mana lagi? Di mana lagi adik-adik? Paleolitik? Ada satu lagi lokasi. Amir? Lenggong Perak. Okey, Bukit Jawa, Lenggong, Perak. Okey, seterusnya kita akan tengok lokasi zaman Mesolitik. Lokasi zaman Mesolitik warna apa, Dek? Biru. Cikgu kena cek ni, Cikgu AJ kena cek murid ikut ke tak ni kan. Okey, kalau macam tu cikgu nak tanya dengan Iris. Nyatakan lokasinya Iris. Bocah Musang Kelantan. Okey, okey. Gua Cah, Gua Musang, Kelantan dan ada lagi satu lokasi. Okey, lagi satu lokasi. Apa dia? Cikgu AJ nak tanya siapa? Cikgu belum tanya Mungkin lagi. boleh tanya Iman Wafi. 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 Comel-comel je Wafi. Okey. Dua Dewa Hulu Terengganu. Okey. Bagus. Okey, sekarang kita akan tengok lokasi penempatan zaman prasejarah di Malaysia, iaitu warna apa tu? Warna ungu. Kita akan tengok Semenanjung. Okey, siapa nak jawab? Amir. Okey, Amir dah angkat tangan. Rajin. Bagus tu, Amir. Gua Kecil Raut Pahang. Okey, dan lagi satu kita akan terbang ke bahagian sini. Okey, cikgu nak tanya dengan Iris. Bukit Tengkorak Sempurna Sabah. Okey, bagus. Terima kasih Aktif atas adik-adik respon. kita pada hari ini dan dia akan kat rumah pun aktif juga menjawab. Menjawab. Cikgu dengar ni, Cikgu AJ masih dengar. Okey, seterusnya lokasi zaman logam. Okey, lokasi zaman logam warna apa, Dek? Hijau. Pandai. Hijau tu ceria kan? Okey, saya nak Omar yang jawab. Pertempatannya. Kampung Sungai Lang Banting Selangor. Okey, dan lagi satu saya nak Wafi. Sungai Tembiling Geranset Pahang. Ya. Okey, sebenarnya Cikgu AJ nak tekankan lokasi-lokasi. Sebenarnya banyak lokasi yang ada, walaupun pun kita fokus sebab murid tahun 4 baru nak kenal sejarah. Kan? Okey, baru mereka kenal sejarah. Okey, seterusnya kegiatan sosial zaman prasejarah. Okey, kita akan bincangkan tentang 4 tahap Nisa. Okey. Boleh sambung? 4 tahap kumpulan hidup dalam berkumpulan. Okey. Macam mana dia cari makanan dia. Saya takutlah nak jawab cikgu. Sebab dah jadi murid kan, cikgu kena tanya. Okey, tak apa. Kita belajar sama-sama. Okey. Seterusnya kita pergi pada zaman Paleolitik. Okey, Nisa, zaman Paleolitik merupakan zaman yang paling asas di mana permulaan kepada kita sekarang. Itu menariknya sejarah sebenarnya. Kita menariknya sejarah, kita boleh kenal diri kita, kita boleh kenal tamadun kita. Itu yang sangat penting. Baiklah.
Cikgu kena tanya murid ni. Sebab semua menarik, mereka pun nak belajar sejarah. Tanya yang dekat pantai tu cikgu. Kat pantai ni. Pantai ni saya kena tanya. Naufal. Senyum dah Naufal dah. Okey Naufal, zaman Paleolitik. Okey, cuba bacakan ayat tu. Info tu, tolong bacakan info tu. Hidup secara nomad dalam kelompok kecil. Ya, bagus. Pandai, jelas. Okey. Hidup secara nomad dalam kelompok kecil. Okey. Seterusnya, tinggal di dalam gua. Okey. Okey, tinggal di dalam gua. Masyarakat zaman prasejarah, mereka tinggal di dalam gua, Paleolitik. Okey. Kemudian mereka juga mempunyai mempunyai kemahiran menggunakan api. Okey, apa tujuannya? Apa tujuannya Aisyah? Menghalau haiwan buas. Untuk menghalau. Murid-murid dah pandai dah kan? Okey, Cikgu Eji ada soalan? Boleh Cikgu Eji tanya soalan? Okey. Apa yang dimaksudkan dengan nomad? Tadi dah baca kan, Naufal dah baca hidup secara nomad. Apa itu nomad? Apa maksud nomad? Okey, ni siapa nak jawab boleh angkat tangan dia. Okey. Nampaknya semua dah menjawab. Dah menjawab dah. Okey. Maksudnya mereka Bersedia, Bersedia. minat. Bagus. Okey, ini kita panggil kegiatan, okey, sosial masyarakat zaman Paleolitik. Okey, saya harap murid-murid, anak murid saya di luar sana pun jelas. Jelas dan mengikuti. Ya. Okey, seterusnya kita pergi kepada zaman Zaman apa adik? Mesolitik. Okey, zaman Mesolitik pula. Okey, apa kata Wafi? Okey, baca yang nombor 1 Wafi. Hidup secara nomad dalam kelompok kecil. Ya, hidup secara nomad dalam kelompok kecil. Sama macam Paleolitik tadi cikgu. Ya, macam zaman Paleolitik. Dia ada, itu yang kita cakap, ada setiap tahap ada kemajuannya. Okey, secara orang kata perlahan-lahan, slow kan, steady orang kata kan. Okey, kemudian tinggal di dalam gua, bersisiran pantai dan juga dekat-dekat dengan mara sungai. Ada kelebihannya sebab apa? Mereka boleh dapatkan sumber makanan, sumber air. Menarik ya. Kita boleh imajinasikan keadaan zaman prasejarah. Sebenarnya imajinasi salah satu aspek penting dalam sejarah. Ya. Kita kena sentiasa imajinasi. Sebab kita tak ada kat zaman tu, jadi kita kena imagine macam mana zaman dulu. Baru kita dah duduk dekat tempat tu. Okey. Boleh kita teruskan adik-adik? Boleh? Boleh. Okey, naikkan thumb macam ni, Dik. Thumbs up semua. Thumbs up. Okey. Seterusnya zaman Neolitik. Okey, zaman Neolitik. Okey, zaman Neolitik Wafi. Ya, baca Wafi nombor pertama. Hidup menetap dalam kelompok yang besar. Okey, nampak tak dia punya perbezaan tu? Daripada duduk dalam gua, duduk dekat tepi-tepi pantai dan sungai, sekarang masyarakat zaman Neolitik mereka dah duduk menetap dan juga hidup dalam kumpulan yang besar. Dia dah berkembang ya. Berkembang dah daripada duduk nomad, berpindah randa, sekarang dah tetap. Itu kemajuan. Okey. Kemudian lagi satu yang penting, mereka dah pandai membuat pertempatan sendiri. Itu yang sangat penting. Okey, di lembah sungai dan juga pesisiran pantai. Menarik sungguh sebenarnya kalau kita tengok tahap perkembangan manusia, Nisa. Okey, seterusnya zaman logam, saya nak panggil siapa yang cikgu tak panggil tadi tu? Aisyah, Amir ke? Okey, Amir. Okey, Amir, cuba tengok. Ya. Hidup menetap dalam kelompok yang lebih besar. Hidup menetap dah. Sebab zaman Neolitik dah hidup menetap. Sekarang hidup menetap dalam kelompok yang lebih besar. Berkembang lagi. Kembang lagi. Tapi ni yang lagi satu yang pentingnya, dah ada ketua. Wah. Dah ada ketua. Itu yang penting. Dah ada ketua maksudnya dah adalah pengikut-pengikut kat bawahnya. So mereka dah orang kata dah maju zaman logam kan. Dan kemudian yang penting sekali, saya nak panggil siapa? Iris. Saya rasa dia dengar cikgu. Okey. Start sikit je.
Ya. Mengamalkan apa? Mengamalkan adat dan upacara yang bersifat. Okey, mereka ada adat, mereka ada budaya mereka sendiri. Okey. Menarik cikgu, dia dah mengembangkan lagi dalam budaya punya aspek pula. Betul, dia ada penambahan, dia ada tu cakap sentiasa ada perkembangan. Itulah kita kalau kita nak tengok, itu pentingnya sejarah. Ya. Okey. So setakat ini kita dah sampai ke zaman logam. Okey. So Cikgu AJ berharap semua faham tentang kegiatan sosial masyarakat zaman prasejarah daripada Paleolitik sehinggalah ke zaman logam. Okey, sekarang kita akan teruskan dengan kegiatan ekonomi zaman prasejarah. Okey. Cikgu, sebelum kita teruskan dengan kegiatan ekonomi, tadi kita ada tanya adik-adik trivia soalan. Sebelum iklan tadi, jom kita tengok dahulu jawapannya. Betul ke tidak adik-adik jawab tu? Okey. Itu dia jawapannya. Harap adik-adik semua jawab dengan betul. Okey, baiklah cikgu. Kita nak bercakap mengenai kegiatan ekonomi zaman prasejarah. Diorang buat macam mana cikgu? Macam mana mereka kegiatan ekonomi mereka? Kita kadang tak boleh terfikir pun macam mana kan? Okey, kita tengok. Okey, apa yang adik-adik boleh nampak dalam tu, Dik? Adik-adik nampak apa Nampak dalam apa gambar? dalam gambar tu? Oma. Artifak. Pandai. Artifak. Dia tak ada cakap benda-benda tu. Terus apa benda tu kan? Artifak terus. Okey. Bagus. Seterusnya zaman Paleolitik. Kita akan pergi zaman Paleolitik, kegiatan ekonomi zaman Paleolitik. Okey, pertama sekali apa dia? Cikgu nak Iris tolong baca, Iris. Menggunakan peralatan daripada batu. Okey, menggunakan peralatan daripada Batu. Okey, seterusnya Wafi. Mengutip hasil hutan dan memburu haiwan. Okey, mengumpul hasil hutan, memburu haiwan. Haiwan. Lagi satu, Nisa. Ya. Cikgu AJ mesti kena, orang kata, very proud, orang kata, bangga dengan orang-orang masa dulu. Mereka berkongsi makanan. Mereka dah pun berkongsi makanan Mereka walaupun dah pada zaman berkongsi asas. makanan. Satu amalan yang sangat baik. Ya. Dan kita perlu patuhi sampai sekarang. Ya. Okey. Orang kata rezeki kita kongsi dengan Betul orang. adik-adik. Okey. Seterusnya zaman Mesolitik menggunakan peralatan daripada batu juga. Okey, yang lebih baik buatannya. Nanti cikgu ada gambar juga nak tunjuk ya. Ya. Cikgu AJ akan tunjuk di mana peralatan batu dia ada perkembangan. Dia ada kemajuan dari segi pembuatan. Pertamanya dia buat kasar je bentuknya. Mungkin dia ambil je batu apa yang ada. Lepas tu dia tumbuk kan. Kemudian bila masuk zaman Mesolitik, ada cuba perbaiki, ada kemajuan. Kemudian mengutip hasil hutan, memburu haiwan dan menangkap ikan. Dan seterusnya kongsi Masih makanan. berkongsi makanan. Ya, bagus. Seorang bawa, semua makan kan? Okey. Seterusnya, zaman Neolitik. Okey, zaman Neolitik saya nak Omar tolong bacakan. Omar. Menggunakan peralatan daripada batu yang lebih kemas dilicinkan dan Okey ya. mempunyai pelbagai fungsi. Okey, terima kasih Omar, terima kasih. Okey, menggunakan alat batu juga Nisa. Dia gunakan alat batu tapi orang kata dia punya fungsi dah lain, dah kemas, dah licin. Itu dikira teknologi juga, dia berkembang. Ya, betul. Itulah perkembangan teknologi dan teknologi itulah memberi sumbangan kepada teknologi kita masa sekarang. Kemudian bercucuk tanam, menangkap ikan, menternak haiwan dan menghasilkan tembikar tanah. Dah makin berkembang Berkembang dah. mereka. Yang kita tunjuk gambar tadi tu. Okey, seterusnya menjalankan aktiviti perdagangan secara tukar barang dengan pengkhususan kerja. Okey, dan last sekali ya, terakhir sekali zaman logam. Okey, zaman logam dah berkembang lagi di mana menggunakan peralatan diperbuat daripada Logam. Kemudian mereka dah berdagang, berlayar sebagai aktiviti utama. Dan juga perdagangan tukar barang yang kita panggil sistem barter. Sistem barter. Sistem barter pernah dengar kan dulu-dulu kita dengar lagi. Dan juga lebih maju lagi mereka boleh menjalin hubungan dengan
kerajaan luar. Ini bermakna adik-adik masyarakat tu berkembang lagi sebab dia Ya. berhubung lagi dengan ramai orang. Betul. Okey, sekarang itulah kegiatan masyarakat zaman prasejarah, kegiatan ekonomi. Daripada segi ekonomi. Adik-adik Ya. okey semua faham setakat ini? Faham ya adik-adik? Diharapkan adik-adik di rumah, penonton di rumah, ibu bapa yang bersama-sama dengan adik-adik kita hari ini pun sama-sama belajar. Ada banyak lagi perkara yang saya pun macam wah, ingat balik kan. Bukan kita tak tahu, kita ingat balik Ingat zaman-zaman balik, sekolah ya. dulu, zaman paleolitik, mesolitik, neolitik dan zaman logam Ya. dan sebagainya. Apa lagi selepas ini cikgu daripada perkembangan-perkembangan ni apa yang kita belajar sebenarnya? Daripada perkembangan ni kita akan tengok sumbangan teknologi. Kalau kita tengok secara tidak langsung, sumbangan itulah yang menjadi orang kata suntikan kepada kita Ya. untuk menghasilkan satu teknologi yang lebih maju. Lebih baik, masa lebih sekarang. maju dan lebih besar Betul. lagi cikgu. Secara tak langsung kita dah sentuh juga mata pelajaran sains ya adik-adik. Ya, saya pun sebenarnya ada lagi nak tanya dan ada lagi kita nak tahu. Tak sabar nak teruskan topik-topik seterusnya sebab sangat-sangat menarik. Saya dari tadi agak macam, wah cikgu, saya ingat Ya. balik apa yang saya belajar dan Kan. nak tengok apa-apa barang-barang yang ada sini seperti yang saya sebut tadi dari Muzium Negara. Ya. Pagi-pagi dah sampai dekat sini. Saya sangat teruja. Diharapkan adik-adik di sini teruja. Adik-adik di rumah pun sama-sama teruja dengan kami. Dan jangan lupa mengikuti semua puan-puan dalam buku teks muka surat berapa tadi cikgu? 77-78 ada. Buku teks sejarah tahun 4. ya. Mungkin adik-adik ada yang macam tak dapat pergi ke muzium berkaitan dengan pandemik kan. Tak apa, kita ada bawa sedikit artifak-artifak dari Muzium Negara untuk ditunjukkan kepada adik-adik dengan lebih dekat lagi. Baiklah, cikgu ada lagi nak tanya dan kita tak sabar untuk ke next slide tetapi kita nak berehat dahulu. Adik-adik pun boleh take 5 adik-adik ya, boleh minum dulu, yang di rumah pun boleh berehat dan kita akan kembali lepas ini. Tapi sebelum tu akan ada soalan trivia. Jadi kita nak adik-adik cuba jawab. Adik-adik kat studio pun boleh cuba jawab. Nanti kita akan lihat jawapan adik tu betul ke tidak. Kita rehat sebentar, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Itu dia adik-adik jawapan bagi trivia sebentar tadi. Diharapkan adik-adik jawab dengan betul. Kembali ke rancangan Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa. Dan Cikgu AJ masih di sini. Tak sabar nak berkongsi apa yang ada di depan kita ni. Jadi Cikgu, apa ni sebenarnya barang-barang kita ni? Ada berkaitan tak dengan topik kita lepas ni? Ada. Ya. Okey, sebelum tu Cikgu AJ nak tunjukkan slide ni dulu. Inilah alat batu pada zaman Paleolitik yang mereka gunakan. Yang lebih-lebih tu ada tu kita bawa lah sikit kat sini. Dan dekat sini semuanya adik-adik nak tengok, adik-adik nak pegang, adik-adik nak tengok, adik-adik nak tengok dengan mata kepalanya sendiri. Kena pergi Muzium Negara. Muzium Negara nanti dah buka nanti. Kan, tapi bukan sekarang lah kan. Lepas pandemik kita boleh pergi. Okey, kalau sekiranya adik-adik nak tengok, yang ni tadi Cikgu AJ dah bawa ni. Cikgu AJ bawa yang saya terkejut tadi Cikgu. Kan. Kononnya nak cari murid kan. Ya. Okey, sebenarnya yang ini sebenarnya mereka guna pada zaman prasejarah tu, mereka guna alat batu, alat kayu. Okey, kemudian kita tengok di sini yang ni semua ni untuk perhiasan mereka sebenarnya. Yang ni kita panggil fosil sebenarnya. Fosil? Sisa-sisa orang kata makanan. Okey. Baiklah, cuba tengok adik kat sini. Yang ini apa Cikgu? Nisa, yang inilah baju moden masa tu. Baju. Okey, baju yang mereka gunakan masa itu, okey, pada zaman prasejarah daripada kulit kayu. Kulit kayu. Ini barang ni semua daripada Muzium Negara. Kita memang terima kasih dengan Muzium Negara kerana sudi orang kata bagi barang-barang ni nak tengok Dengan murid lebih di dekat studio. lagi. Ya, betul. Sebenarnya seronok sebenarnya kita tengok benda ni. Sebab Ya, bila kita betul. tengok dari dekat benda tu kan. Nanti Cikgu Muzium Ji Negara dah buka sentuh boleh ni. tengok lebih banyak. Okey. Okey, ni antara koleksi apa nama alat batu lah. Alat Okey. batu, Okey, Cikgu Eji nak tanya. Siapa Cikgu Eji nak tanya? Okey, Amir. Amir Aufa. Amir Aufa nampak gambar apa Amir Aufa? Fosil.
Gambar di sini. Museum Negara. Negara. Okey. Pernah pergi ke Museum Negara? Adik-adik pernah pergi Museum Negara? Tak pernah pergi. Okey, tak apa. Lepas ni ajak mak. Tak apa, nanti Cikgu AJ usahakan. Ya, Kita lepas pergi ramai-ramai. pandemik, kita ikut SOP yang SOP yang ditetapkan, pakai tutup ditetapkan. muka, cuci tangan, sanitizer Ya. sebagainya. Boleh kita tengok apa yang ada di Museum Negara. Museum Negara. Okey, pada masa yang sama untuk pengetahuan adik-adik maupun di studio maupun di luar, okey sebenarnya Museum Negara telah mengadakan satu program IPIM. Wah. AJ kongsi dengan Nisha dan juga semua orang di sini Ya. di mana program ini dengan kerjasama KPM dan juga Kementerian Pelancongan. Ada banyak program di sini. Untuk maklumat lanjut bolehlah adik-adik melayari laman sesawang IPIM. Okey, banyak maklumat kita boleh dapat. Dan pada masa yang sama, tersenarai juga. Bukan sahaja Museum Negara. Tersenarai juga antara museum-museum ada program IPIM. Wah, apa antara museum yang patut kita pergi dulu, Cikgu? Dan ada banyak ni. Ada Mana yang banyak. nak pergi dulu? Okey, kita pergi Museum Negara dulu dan kita pergi satu-satu. Tapi ada aktivitinya semua sama kan? Aktivitinya ada di sana. Ya. Baiklah adik-adik, seterusnya kita akan pergi kepada sumbangan teknologi. Okey, adik-adik bersedia? Boleh? Semua okey? Okey, boleh cikgu teruskan? Silakan, Cikgu. Baiklah. Dari aspek perubahan dalam pertanian. Kita tengok apa perkembangan teknologi masa dahulu dan sekarang. Okey Nisha, Cikgu Eji nak cakap satu ni. Kita tak boleh anggap masyarakat zaman prasejarah tak ada teknologi. Apa yang mereka hasilkan itu teknologi mengikut kesesuaian Mengikut mereka. zaman itu. Sekarang kita tak boleh guna batu lagi dah. Betul. Kita ikut kesesuaian zaman sekarang. Okey, kalau dulu mereka guna kayu macam Cikgu AJ tunjukkan tadi. Ni tombak ni. Ya, sekarang kita dah tak guna dah dengan kayu dengan batu. Dah ada apa? Dah ada jentera. Ada mesin. Apa-apa pun. Okey, ini perubahan dari aspek pertanian. Okey, seterusnya kita akan tengok perubahan dari aspek komunikasi. Okey, dulu kita berkomunikasi, masyarakat zaman prasejarah berkomunikasi dengan cara melukis. Yelah dulu tak ada huruf-huruf lagi, Cikgu kan? Tak ada, sebab tak ada tulisan. Ya. Tak ada huruf. Mereka melukis. Apa-apa luahan perasaan tu dalam gua tu kita boleh nampak. Itu yang kita lihat tinggalan sejarah di dinding gua, Cikgu. Betul. Kemudian kalau kita tengok bunyi dan juga asap, itu sebenarnya simptom ataupun alamat mereka nak berkomunikasi. Tapi sekarang bukan main Nisha komputer, laptop, murid-murid kecil-kecil pun dah ada peranti. Kita berkomunikasi lah ni. Ya, berkomunikasi. Okey, alam maya. Okey, seterusnya perubahan dari aspek pengangkutan. Pengangkutan dulu mereka guna apa? Macam kayu. Mereka apa ni kayu? Kita buat kayu kan daripada bahan kayu. Mereka guna yang tu, tapi sekarang kita dah ada bot. Kita dah ada bot, dah ferry, macam-macam teknologi sekarang. Seterusnya perubahan dalam keperluan rumah. Okey, Cikgu Eji nak tunjuk ni. Okey, adik-adik nampak tak apa benda ni? Ini apa yang mak saya ada. Okey. Mesti ada kan? Okey, saya tertarik dengan jawapan Nisha. Mak saya ada. Maksudnya orang lama-lama suka guna apa nama barang ni kan? Lesung, batu. Kalau buat sambal belacan sedap Nisha. Cikgu jangan sebut Cikgu pagi lagi. Kan? Okey. Walau apa sekalipun, dalam era ini daripada dulu orang dulu gunakan lesung batu, sekarang nak cepatkan lagi kerja. Nak memudahkan. Kita gunakan apa? Guna apa adik-adik? Guna apa? Blender. Ni semua mak-mak guna blender kat rumah ni. Okey, tak guna lesung batu dah. Okey, itu perubahan teknologi. Dan lagi satu contoh, dulu mereka gunakan api, batu dan sebagainya, kayu kan. Sekarang dah ada moden. Okey, dapur elektrik. Okey, adik-adik. Okey, setelah kita dah bincang sumbangan teknologi, kita cuba tengok apa sumbangan pencapaian dan juga perkembangan mesin-mesin ringkas. Sebenarnya Nisa, daripada benda itulah, daripada zaman prasejarah berkembang, kita panggil inovasi sebenarnya. Ini dah kita dah sentuh sains ni. Dari segi aspek sejarah dan sains ni. Okey, pertama sekali, apa antaranya kos yang menjimatkan. Okey, kemudian jangka hayat yang panjang,
mudah diselenggara. Yalah sekarang kan macam Cikgu AJ cakap tadi, kita nak tumis sambal sambal belacan contohnya. Tak payah nak guna lesung batu sekarang. Blender, dia dah Lebih jimat masa, cepat, mudah diselenggara, selamat digunakan. Dan lagi satu, bahan yang sesuai. Yang penting mesti mesra alam. Mesra alam. Nampak tak orang kata dengan adanya pencapaian tu memudahkan hidup manusia sekarang. Ya, lebih mudah kita daripada inspirasi zaman dahulu, inovasi-inovasi jadi apa yang kita ada sekarang, cikgu kan? Ya, betul. Sekarang cikgu tadi ada sebut pasal mereka berhubung melalui lukisan. Diorang betul. melukis macam mana, cikgu? Guna apa? Menarik tu. Saya suka soalan ni. Ni budak mesti dapat tipi tinggi ni. Terus bagi tipi 6 kan? Okey, baiklah. Okey, lukisan gua di Malaysia. Okey, kita dah masuk aspek seni lukisan ni. Itulah menariknya sejarah ya Nisa. Okey, kalau kita tengok Cikgu AJ paparkan beberapa contoh yang Cikgu AJ dapat ambil. Kalau kita tengok ini adalah lakaran-lakaran, contoh lakaran-lakaran manusia zaman prasejarah sebagai medium untuk berkomunikasi. Okey, adik-adik nak lukis tak? Nak lukis tak? Semua ada pensel dan kertas tak? Okey, kalau semua nak lukis, Cikgu AJ nak mengajar macam mana melukis. Tapi satu Nisa. Ya. Nisa pun kena lukis. Oh, alamak. Saya takut jadi orang lidi je nanti. Tak Bolehlah apa. kita cuba. Orang lidi-lidi lah pun. Jadi juga zaman prasejarah. Boleh kita cuba. Kita nak lukis guna apa, cikgu? Okey, kita akan gunakan kertas lukisan. arang Dan juga lagi satu ya. kita akan gunakan arang. Itu tujuannya kita ada arang ni. Sebab masa dulu-dulu manalah ada pensel. Tak ada pensel warna, krayon semua. Ya. Okey. Okey Adik-adik semua bersedia pensel masing-masing? Ada yang bawa arang ke? Ada arang. Dah sedia arang dah budak-budak. Okey. So kita nak menghantar mesej pada siapa ni, cikgu? Boleh kita WhatsApp sekarang kan? WhatsApp ya. Sekarang ni Okey. gunalah medium-medium teknologi seperti telefon pintar dan komputer. Ya, betul. Itu kemajuan. Okey. Okey, terima kasih cikgu. Ya, sama. Saya ada arang. Cikgu ada Tapi arang. sekarang nak cakap arang dulu-dulu ni Lain. gelap kan sekarang ni dah buatan ni pun teknologi sebenarnya. Teknologi. Okey. Okey, Cikgu AJ tunjukkan Okey, boleh tengok tak semua? Boleh Okey. Pertama kita buat manusia dulu. Kita buat manusia dulu. Kita buat bulat, satu bulat macam ni. Okey. Boleh? Boleh. Pandai bulat ni selalu okey Okey. Okey, kemudian kita buat Badan dia. Okey. Okey. Bulat. Okey. Bulat kan? Okey. Kemudian kita buat kaki pula. Kan? Kemudian kita buat tangan. Kalau yang di rumah tu, kalau mungkin tak jelas tu sebab arang ni nak kena tekan dulu baru jelas. Dulu. Lepas tu kita warnakanlah. Dan bukan saja arang Nisa kita juga boleh gunakan alatan kat rumah. Contohnya kunyit hidup. Kunyit. Warna kuning tu. Buah naga kita boleh gunakan sebagai warna merah. Warna merah. Teping. Cikgu mungkin boleh tunjuk arang yang lebih besar sikit bagi orang penonton di rumah kita nampak. Ni arang-arang ni yang kita boleh dapat. Okey. Tapi arang yang kita dulu-dulu tu lagi lah kan. Lagi hitam. Yang ni pun dah diinovasi sebenarnya. Okey. Sebenarnya hari ini kalau ikutkan Nisa ada pegawai kurator daripada museum akan nak membantu kita untuk melukis. Malangnya tak jadi. Tak ada jodoh kita. Tak apa lain kali. Tapi Cikgu AJ ajar. Boleh lukis. Boleh. Saya rasa jadilah cikgu. Okey, ni manusia. Okey, boleh juga lukis gajah. Gajah. Alamak. Gajah biasa macam ni je. Bulat. Okey. Kaki. Okey, ni kena pakai baju palion zaman prasejarah sebenarnya. Kita lukislah belai dan juga ekor. Warnakan. Okey, kalau kat rumah adik-adik boleh cari arang yang betul-betul tu, bolehlah. Okey. Saya lukis ikan, cikgu. Cantik ni. Ni dah inovasi sungguh ni. Dah inovasi sungguh ni. Saya nak bagi mesej
orang dulu kita jumpa gajah, nampak tak gajah? Gajah, Kan? gajah. Lepas tu kita makan ikan. Ada. Kita boleh tengok adik-adik lukis macam mana adik-adik? Okey, ada di lukis tak? Okey, Aisyah tunjuk. Wow. Ni semua bagus-bagus ni. Wah, tu Okey. orang gajah. Seterusnya? Seterusnya siapa lagi? Siapa lagi nak tunjuk lukisan dia? Amir ada. Okey. Naufal. Oh, Naufal. Naufal tadi dari pantai dia dah berubah kepada bling-bling. kan. Amir tengok. Siapa Wah, lagi? Gajah. Omar. Omar bagus. Ada yang kat juga situ. boleh gunakan kat album macam kotak pun boleh. Kotak. Kan? Apa-apa medium. Yang Apa boleh lukis. medium. Tengok semua. Wah, pandai. Adik-adik Wafi, juga boleh cuba di rumah. Ya. Yang ada di rumah boleh cuba. Cuba di rumah. Ini cara mereka berhubung, cikgu ya, dengan Cara lukis. mereka berhubung. Apa yang mereka nak sampaikan tu mereka sampaikan dalam bentuk medium lukisan. Lukisan. Itu yang kita boleh tengok di dinding-dinding Di dinding-dinding, gua. Macam mana kita nak tahu apa yang disampaikan, cikgu? Kita kena masuk alam zaman prasejarah. Itu tugas ahli arkeologi. Ahli arkeologi. Sebenarnya memang ada mereka membuat ramalan. Mungkin ini yang dihubungi. Ini yang mereka nak sampaikan contohnya. Ya. Okey. Okey, semua okey. Okey, Diharapkan di boleh. rumah pun okey lukisannya. Wah. Dah jadi dah. Okey, so adik-adik di rumah boleh cuba. Okey, boleh juga gunakan. Nak cantikkan lagi pun boleh Nisha. Warna lagi. Warnakan, ambil. Kita cuba buat dalam bentuk yang jangan guna warna. Jangan guna pensel warna. Pensel warna. Kita guna secara orang kata natural lah Semula kan. jadi. Semula jadi. Kalau yang macam batu yang warna merah tu pun boleh juga kan? Boleh. Batu kapur batu ke, kapur. kan? Boleh guna. Batu pun kita boleh guna. Janji dia keluar warna kan. Kita boleh nampak. Itu cara dia. Tapi adik-adik jangan conteng dekat dinding. Nanti mak marah. Betul-betul jadi gua nanti. Nanti mak marah jadi gua kat rumah. Ada banyak mesej kat dinding. So tak boleh lah. Okey, boleh juga sambung lukis. Okey. Nanti kita boleh warnakan. Sebenarnya bukan sahaja orang ataupun binatang haiwan. Pada masa yang sama, masyarakat zaman prasejarah juga telah menghasilkan lukisan macam bentuk geometrik. Geometrik. Ada macam ni pun ada geometrik dia buat macam ni macam garisan. Ya, garisan. Secara tidak langsung Nisa kita dah masuk seni. Dah. Kita dah berkarya dah kat sini dah. Seni dah. Karya seni boleh masuk Muzium Negara tak? Kan? Yang tu kena diberi orang kata apa? Harga tinggi tu. Sebab apa? Sebab saya lukis. Okey, kemudian kita dah ada dah macam lukisan-lukisan macam ni pun ada. Macam bentuk macam ni, dia ada macam ni pun ada. Bulat kan? Bulat pun ada. Kalau adik-adik rajin boleh cari dalam Google. Sekarang apa-apa pun dalam Google kita boleh cari sebenarnya. Lukisan-lukisan zaman prasejarah. Ya, boleh tengok dekat buku. Ya. Saya pula Ralid melukis ni, cikgu dah tahu ini cara kita berkomunikasi. Kan. Sekarang kita dah ada bahasa dan sebagainya. Cikgu, apa secara keseluruhannya yang kita boleh belajar daripada 4 zaman yang kita belajar pada hari ini, cikgu? Okey, baiklah. Kita akan tengok apa yang kita akan tengok secara keseluruhan. Sebenarnya, seperti mana yang Cikgu AJ katakan tadi, pertama sekali Cikgu AJ nak tekankan di sini, sejarah merupakan satu mata pelajaran yang sangat-sangat menyeronokkan dan juga orang kata memang kita boleh sampaikan banyak benda dalam sejarah. Okey, dari aspek apa yang kita bincangkan pada hari ini, pertama sekali kita dah kenal budaya. Okey, daripada kepentingan memelihara artifak ataupun barang-barang tinggalan masa zaman prasejarah ni, pertamanya kita boleh mengenal budaya. Macam Cikgu AJ cakap tadi, kepentingannya murid-murid sekarang, generasi sekarang boleh tengok benda tu. Itu dah kita kenal lah budaya mereka. Okey, dan kemudian dapat melihat bukti kejadian. Sejarah tak jadi kalau tak ada bukti. Ini yang penting. Okey, dari peristiwa masa lalu sebagai objek penelitian dan juga pengetahuan. Kemudian menghargai dan melestarikan. Itulah secara keseluruhannya, sejarah itu sesuatu yang sangat penting. Jangan lupa sejarah, kita akan lupa tamadun kita. Kita tak nak lupa tamadun kita, cikgu. Betul. Dan ini adalah salah satu fungsi muzium. Untuk menyimpan, untuk memelihara supaya generasi muda, adik-adik nanti satu hari nanti dah boleh pergi muzium, kita akan dapat lihat dengan lebih dekat dan lebih banyak lagi, cikgu kan. Sebenarnya
sebenarnya tugas pihak museum pun berat katanya. Ya. Sebab kita nak kekalkan kan. Nak kekalkan. Kita pun yang ni kena jaga betul-betul ni. Betul. Dia betul kejap lagi nak pulang balik kat Muzium Kena Negara. pulang balik kat Muzium Negara. Rumusan cikgu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Akhir kata dari cikgu lah. Okey, akhir kata daripada saya, terima kasih kepada adik-adik di studio mahupun juga di rumah. Cikgu Eji berharap apa yang Cikgu Eji sampaikan, jadikan sebagai satu ilmu dan juga sebenarnya untuk panduan hidup. Sentiasa menghargai barang-barang ketinggalan masa lampau. Ya. Okey, so jangan rasa boring sejarah. Sejarah itu sangat minat. Belajar sejarah dan enjoy. Enjoy, yang penting enjoy. Cikgu, saya sebenarnya tertanya-tanya bila saya tengok baju tu, zaman mana yang mereka dah buat baju? Baju ni sebenarnya zaman Paleolitik. Paleolitik lagi? Mereka dah ada dah. Mereka dah guna apa nama kayu-kayu, kulit kayu semua, daun ya. Dah mereka dah guna zaman Paleolitik, mereka dah ada. Sebenarnya yang ini sebenarnya dia di semua ni ada di Muzium Negara. Ada di Muzium Negara. Boleh tengok banyak lagi di Muzium Negara, yang ni cikgu, contoh aja Cikgu AJ bawa di sini. Yang ini kita boleh lihat dengan lebih dekat. Adik-adik boleh tengok di skrin. Tekstur kayu dia macam sabut sikit, cikgu, Ya, kan? betul. Dia macam sabut sikit. So ini Saya boleh pegang-pegang ni. mereka sarung jadikan baju. Ya. Okey, dan ini juga mereka boleh pakai macam ni, macam rantai mereka pakai. Nanti Boleh, saya mungkin cuba. boleh angkat bawa ke depan ni, kita nak tunjuk dengan lebih dekat kepada ni. Bawa satu saja. Nak Okey, tunjuk. boleh tengok. Ini baju zaman dahulu. Boleh. Kira satu teknologi jugalah mereka dah boleh menghasilkan, Betul. cikgu. Itu yang Cikgu AJ cakap tadi tu. Teknologi, kita tak boleh cakap pada zaman prasejarah tak ada teknologi. Ada teknologi tetapi mengikut kesesuaian kehidupan mereka. Zaman. Boleh angkat tak rantai tu, nak tunjuk dekat adik-adik di rumah. Orang dulu-dulu pun zaman-zaman prasejarah pun dah ada aksesori, cikgu, ya. Kan? Aksesori pakai. Boleh ya. Boleh tunjuk sikit dekat kamera. Ini dah kira fosil, cikgu, ya. Yang ni fosil lah. Tengok adik-adik. Ini. Nampak. Nanti jangan pula cakap, "Mak, saya nak cari siput ni, Mak. Cengkerang ni, Mak." Tapi ini pun menjadi inspirasi juga. Betul, Kalau kita pergi betul. pantai, orang menggunakan cengkerang-cengkerang jadi aksesori Saya zaman rasa sekarang. lepas ni anak murid Cikgu AJ semua dah pergi cari dah. Cari cengkerang. Kan? Lesung batu, gunakan batu. Sekarang dah berinovasi. Sebenarnya ini pun inovasi juga Ya, sebenarnya. dah inovasi. Kalau dulu mesti mereka gunakan batu yang apa ada. Itu je. Batu yang lepeh, batu yang bulat, tumbuk-tumbuk. Itu je. Itu cara mereka Itu yang menghasilkan makanan. Kalau kita tengok ni saya, perubahan tu kita tengok daripada yang kasar, dari kemudian ke permukaan yang licin. Berkembang. Teknologi pada zaman itu Betul. yang membawa kepada teknologi zaman sekarang. Baik, cikgu, apa pengajaran yang kita dapat daripada belajar zaman prasejarah ni? Okey. Akhir kata cikgu. Akhir kata saya, pengajaran yang kita boleh belajar daripada apa yang topik yang Cikgu AJ sampaikan pada hari ini, kita perlu sentiasa menghargai barang-barang yang lama. Ya. Itu khazanah kita. Ya. Dah hilang, tak ada lagi dah. Betul. Orang kata. So kita kena sentiasa menjaga artifak-artifak kita, menghargai, dan kita yang penting menghargai. Ya, betul. Itu sumbangan-sumbangan semua. Baiklah. Terima kasih banyak-banyak Cikgu AJ. Ya, terima kasih. Saya sangat seronok belajar sejarah. Adik-adik seronok tak? Seronok tak? Okey tak semua? Seronok. Dan diharapkan yang di rumah juga terus sama seronok belajar mengenai 4 zaman prasejarah yang Cikgu AJ kongsikan. Dan kami ingin berterima kasih, jutaan terima kasih kepada pihak Muzium Negara yang sudi bawakan kita produk-produk artifak-artifak ni semua untuk pembelajaran kita pada hari ini di teras di Didik TV. Saya sendiri pun macam, wow, ini pengalaman pertama. Melukis. Pengalaman pertama saya melukis menggunakan arang. Mungkin cikgu nak tunjuk sikit lagi. Kita ada masa lagi untuk tunjukkan apa tombak ni, macam mana mereka gunakan dulu. Mereka dulu kalau adik-adik tengok dalam buku teks tu sebenarnya pun dah ada dah penggunaannya. Mereka nak guna untuk memburu, mempertahankan diri mempertahankan mungkin. diri. Mungkin haiwan-haiwan buas mereka masa nak keluar tu, mereka gunakan sebagai untuk alat perlindungan juga untuk mereka. Kalau dulu mungkin daripada yang hujung ni guna batu, berkembang menjadi logam, lebih diasah, lebih tajam. Itu Perkembangannya memang sangat menarik. Itu yang kita kena tengok. Kita kena tengok setiap tahap tu sebenarnya. Batu-batu pun berkembang juga. Dia dah tajamkan, dia dah licinkan, cikgu, ya. Betul.
perkembangan itulah sampai sekarang dah ada macam kita dah ada pisau. Ya, kita dah ada macam pisau tu boleh ditajamkan dengan batu Tajamkan. pengasah. Kalau dulu api pun mereka gunakan bahan semula jadi untuk hidupkan Bahan cikgu semula ya? jadi hidupkan. Sekarang kita tekan je boleh keluar. Tekan je, pulas je. Ya, betul. Alright. Banyak lagi nak tanya. Rasa macam tak cukup masa cikgu, masa sangat-sangat mencemburuk kita. Dan jangan lupa adik-adik, terima kasih kerana sudi menonton Teras di Didik TV KPM bersama-sama dengan Nisa dan juga cikgu AJ, dan diharapkan membawa banyak manfaat. Ingat, sejarah seronok dan penting. Betul. Ya. Jangan lupa adik-adik, episod Teras di Didik TV seterusnya kita akan belajar mengenai topik geografi dan pendidikan seni visual. Wah, hari-hari topik menarik ni. Saya pun tak sabar. Diharapkan adik-adik kekal setia menonton kami setiap kali kami bersiaran. Baiklah cikgu, terima kasih sekali lagi. Penghargaan untuk pihak muzium. Terima kasih semua. Terima kasih adik-adik. Terima kasih. Lambai-lambai bye semua. Terima kasih. Kita jumpa lagi di hari seterusnya. Dan waktu yang sama, sebelum kita akhiri rancangan ini, kita nak saksikan ucapan khas daripada Jabatan Muzium. Terima kasih. Silakan. Bye. Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Program Inspirasi Pelajar Inovasi Muzium atau singkatannya IPIM merupakan satu program pendidikan muzium berstruktur yang dilaksanakan oleh Jabatan Muzium Malaysia, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia. Ini merupakan satu program untuk memupuk minat terhadap sejarah, budaya dan warisan negara di kalangan pelajar, guru serta siswa pendidik melalui pembelajaran di institusi muzium. Ini merupakan sistem sokongan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah dengan menggunakan rancangan pendidikan muzium berdasarkan koleksi yang dirangka khusus untuk dokumen standard kurikulum dan pentaksiran sejarah serta rancangan pengajian harian mata pelajaran sejarah. Menerusi program ini, para pelajar akan melawat muzium dan sekaligus mengikuti PDP di muzium. Menariknya ialah para guru berpeluang untuk melaksanakan PDP di muzium seperti mana dalam bilik darjah. Para pelajar secara langsung akan diberi pendedahan dan kemudahan untuk mengakses kepada artifak bagi membantu membina kefahaman yang lebih komprehensif terhadap mata pelajaran yang diajar oleh guru. Program ini dikhususkan untuk pelajar sekolah rendah tahun 4, 5 dan 6 serta pelajar sekolah menengah tingkatan 1 hingga 6 di 40 buah muzium di seluruh negara. Program IPIM telah diperkukuhkan melalui paparan video-video bagi menyokong PDP di sekolah atau pengajaran dan pembelajaran di rumah. Institusi muzium sebagai medium pendidikan tidak formal mampu memberikan kefahaman segala aspek yang berkaitan dengan sejarah, sastra, sains atau alam semula jadi sebagaimana amalan di negara maju. Kesemua ini tak mungkin tercapai tanpa kerja semua pihak yang terlibat. Saya percaya program ini akan memartabatkan pendidikan sejarah di negara ini melalui perkongsian, kepakaran dan pengalaman antara golongan pendidik dengan profesional muzium di seluruh negara. Akhir kata saya ucapkan selamat maju jaya. Sekian, terima kasih. Didik TV KPM